Salam semua dan selamat datang ke Dialog Belanjawan 2024 Berita Harian. Bersama kami dalam panel pagi ini ialah Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Merangkap Menteri Pembangunan Sosial dan Keluarga, Encik Mas Agus Zulkifli. Apa khabar Encik Mas Agus? Setiausaha Parlimen Kanan Kesihatan Merangkai Undang-Undang, Encik Rahim Azam. Dan juga anggota Parlimen JRC Pasir Ris Punggol, Encik Syaril Taha. Terima kasih semua kerana sudi meluangkan masa anda hari ini untuk bersama dengan kami. Dan sesi hari ini akan membincangkan tentang usaha-usaha yang telah diumumkan semasa perbahasan Jawatankuasa Perbekalan yang banyaknya berkaitan dengan masyarakat Melayu Islam kita. Dan sebagaimana yang kita tahu, satu bidang tumpuan dalam usaha rangkaian kerjasama MQ iaitu MUIS, Mendaki dan juga PA Mesra adalah berkaitan dengan active citizenry atau kewarganegaraan yang aktif. Okey, saya cuba madam okey, yang diumumkan dan ini adalah salah satu strategi bagi merealisasikan gagasan masyarakat gemilang di Singapura. Okey, dan banyak inisiatif dan usaha yang telah diumumkan baru-baru ini menjurus ke arah itu untuk mencapai gagasan ini. Minister, kalau saya boleh cakapkan begitu. Dan bagi membuka tirai dialog hari ini, saya ingin mengundang Encik Mas Agus untuk memberi sepatah dua kata untuk merumuskan segalanya. Terima kasih. Saya kalau dalam berdialog untuk masalah belanjawan, setiap tahun saya mulakan dengan yang sama, iaitu bahawa ada dasar-dasar bajet yang kita harus ingat dan faham yang khusus tentang yang ada kena dengan Singapura. Pertama sekali adalah jumlah yang kita akan belanjakan. Tahun ini kita akan belanjakan lebih kurang $135 bilion. $135 bilion yang terdiri pada dua. Satu yang kita harus belanjakan sekarang ini lebih kurang 111 bilion dan kemudian 23 bilion adalah janji-janji kita untuk membelanjakan dalam yang disebut special transfers. Seperti untuk paket Pioneer Generation, bursary dan sebagainya, EMB. Jadi total kita harus sediakan tahun ini adalah $135 bilion. Tapi daripada hasil cukai, daripada hasil yuran dan apa yang pemerintah dapat daripada perusahaan ataupun perseorangan hanya $108 bilion. Jadi kita kena belanja $135 bilion. Tapi kita cuma dapat hasil 108 bilion. Jadi yang defisitnya itu bagaimana kita akan dapatkan. Di negeri-negeri lain, dia jawapannya mudah, hutang. Kita hutang. Jadi kalau tak cukup apa yang kita perlu untuk belanja, kita hutanglah. Tapi di Singapura sejak tahun 65 sudah diisyaratkan bahawa kita hanya akan membelanjakan sesuatu apabila kita ada dananya. Maknanya kalau nak belanja lebih, cari dana dulu. Sebab itu sampai sekarang dan di dalam perlembagaan negara kita, pemerintah tak boleh hutang. Tak boleh hutang. Dan apa saja kelebihan pun harus disimpan dalam reserve kita dan tak boleh digunakan lagi hingga ada masalah seperti krisis dan sebagainya. Jadi tahun demi tahun, sebab ada reserve ni dan dasar yang saya katakan tadi, tak boleh hutang, cuma boleh belanja apa yang ada. Jadi kita satu harus belanja berpada-pada lah. Pertama. Kedua, apa saja yang ada kelebihan dari reserve itu telah ditanam dalam reserve dan hasilnya lah yang sekarang ini kita gunakan untuk menutup defisit. Jadi dengan hasil defisit tahun ini yang disebut NIRC itu 22 bilion hingga kan kita ada bajet untuk belanja 131 bilion. Itu pun masih ada kurang lagi. Masih ada kurang. Mana ada defisit. Defisit lebih kurang 3-4 bilion tahun ini. Kalau kita jumlahkan mungkin dalam 6 bilion. Tapi 6 bilion ni untuk rangka 5 tahun kita. Jadi kalau kita total, secara totalnya insya-Allah kita harapan kita ada surplus dan kita boleh gunakan surplus ini untuk dimasukkan lagi dalam reserve untuk tahun-tahun akan datang. Jadi kalau kita fahami ini, kita jadi fahamilah desakan kita untuk belanja lebih, untuk ini, untuk itu, sebagainya itu harus didokong oleh adanya belanjawan. Dan saya rasa itu lesson 101 untuk semua.
untuk merancang keuangan, Minister. Kita mengambil contoh daripada cara negara kita mengaturkan perbelanjaan dan juga belanjawan untuk seluruh negara. Very, very good. Okey, kalau saya boleh mulakan dengan soalan pertama, berhubung dengan kemajuan pendidikan dalam masyarakat kita, Encik Mas Agus, tahun lalu saja Mendaki telah menyokong 90,000 anggota masyarakat menerusi pelbagai program, dan kita lihat perkembangan yang sangat baik dalam program-program ini. Misalnya skim tuition Mendaki dan juga kelas matematika, dan semua yang kita lihat sebagaimana yang telah dibincangkan dalam COS, semuanya penyertaan telah meningkat. Apakah yang mungkin mendorong kenaikan ini, dan adakah kita lebih peka matematik? Jadi saya cerita sikit tentang dasar belanjawan. Dan dasar belanjawan ini juga berdasarkan kepada dua, kalau kita bahasa Arab, tasawur, apa makna worldview. Iaitu di Singapura ni kita memberatkan jangka masa panjang, long term planning, long term view. Jadi sebab itulah diterapkan 40 tahun lalu supaya masyarakat Melayu Islam harus meningkatkan pencapaian pendidikan mereka. Tak boleh terus ketinggalan. Tak boleh terus menerima contribution daripada sedekah dan sebagainya. Harus diperkasakan melalui pendidikan. Dan waktu itu, tahun 40 tahun yang lalu, ramai anak-anak kita yang tak habis sekolah. Waktu zaman saya pergi universiti pun di kejuruteraan, cuma ada, saya tak salah saya, 6 orang Melayu je. 6 orang Melayu je. Nak cari orang Melayu pun susah. Nak buat persatuan NTU Muslim Society pun susah, kena perlu 10 orang. Kena cari orang. Minimum number tak required, tak boleh. Okay. Jadi kena cari yang mau, yang tak mau, habis-habis dapat 11 orang. Jadilah. Sampai sekarang. Begitu susah sekali zaman tu. Tapi sekarang ni kerana masyarakat kita telah merangkul dan ada motivasi untuk mencapai pendidikan yang terbaik. Sistem sudah ada, yuran terjangkau, kualiti baik, dan masyarakat kita menyahut. Akhirnya sekarang ini 99% daripada anak-anak kita setiap kohort habis 10 tahun sekolah. 10 tahun sekolah ni sangat penting. Dulu semua drop out. Pasal apa? Tak habis sekolah senang. Kalau perempuan kahwin, kalau lelaki kerja. Sekarang tak boleh lagi. Kita perlu ada pendidikan yang dasar. Dan lebih baik dari itu, lebih 90% dari mereka ada diploma, ada degree ataupun ada sertifikat. Dan ini juga penting. Ini adalah dasar untuk mereka boleh dilatih semula kalau ekonomi berubah. Dan kita tahu dari teman-teman di Kesatuan Pekerja tahu bahawa perubahan ekonomi yang berlaku sekarang ini sangat deras. Sangat deras dan sangat pesat. Umpamanya kalau zaman saya, perusahaan-perusahaan itu akan hidup lebih lama dari nyawa kita. Kita mati dulu, perusahaan itu masih ada. Tapi sekarang banyak perusahaan akan mati, kita masih hidup lagi. Umpamanya kalau kita lihat dulu, sekarang kita sudah guna Apple, guna Samsung. Zaman saya guna Nokia. Semua orang pakai Nokia, cuma model je lain. Mana Nokia sekarang? Dah tak ada lagi. Kalau kita lihat PC pun, IBM PC, tak ada lagi. Sekarang banyak orang tak bawa PC. Bawa iPad, bawa Samsung tablet dan sebagainya. Tak perlu PC lagi. Jadi perubahan zaman dan kesannya kepada ekonomi kita itu sangat pesat. Tapi mujurlah. Masyarakat kita, saya fikir sudah siap sedia dalam pencapaian pendidikan. Boleh dilatih semula. Sekarang kita melalui belanjawan yang kita ada ni, kita nak fikirkan bagaimana kita perlu buat persiapan. Apakah untuk yang sekarang atau untuk masa depan. Seperti kata tadi, fikirkan jangka masa yang lebih panjang. Maknanya bukan sekarang saja. Invest in your future. Bukan untuk kita saja, tapi juga untuk anak-anak kita nanti. Melalui pendidikan. Ini adalah sangat penting dalam masyarakat, dalam negara Singapura, kerana ekonomi kita hanya berdasarkan kepada kemahiran pekerja kita. Kemahiran sumber tenaga kita. Sumber tenaga manusia. Tak ada lain, kita tak ada minyak, tak ada emas, batu pun tak cukup, pasir pun tak cukup, air pun tak cukup. Sekarang tenaga manusia pun tak cukup. Kita perlu import dari tempat lain. Tapi kita sendiri mesti ada kemahiran yang kita ada. Termasuk masyarakat Melayu Islam. Maknanya kita bukan masyarakat yang ketinggalan umumnya, dan bagi mereka yang
boleh dikatakan ketinggalan, masih boleh dilatih. Kerana ada 10 tahun pendidikan dasar. Itulah sumbangan Mendaki dan mereka yang bersukarelawan di Mendaki dapat meningkatkan tahap pendidikan masyarakat, menimbulkan motivasi dan juga pemikiran bahawa anak-anak kita harus ada pendidikan yang terbaik. Ini satu perubahan pola pemikiran yang sangat dasar dan pencapaian yang sangat baik membolehkan kita untuk berubah dengan perubahan zaman, teknologi dan sebagainya. Alhamdulillah. Walaupun dengan kemajuan yang kita lihat dari segi mereka yang tampil ke depan dan menyertai program-program ini, apakah mungkin hambatan untuk kita terus menarik khususnya mereka yang memerlukan program-program ini? Jadi ada beberapa hambatan. Satu, awareness. Kita tidak tahu apa yang kita perlu. Sebab itulah kita perlu ada network dan antara lain untuk anak-anak muda yang masih di sekolah pun mereka harus tahu ke depan tu apa ada. Nak jadi doktor, apa yang mereka perlu. Kalau nak jadi pilot pun, apa yang mereka perlu. Umpamanya, banyak tak tahu nak jadi pilot di SIA, dia perlu 2 je. Maths dengan Sains. Tapi dia tak suka Maths, tak suka Sains, Sec 4 dia dah drop. Jadi bila dia A-level pun boleh jadi pilot. Boleh jadi pilot. Tapi mesti ada Maths and Science di SIA. Kalau dia pergi ke luar negeri pun, dia ambil commercial license, dia tak ada Maths and Science, SIA tak ambil dia. Jadi anak-anak ni kita mesti fahamkan dulu apa yang mereka perlu secara dasar sebelum mereka memilih jurusan-jurusan yang mereka citakan. Kalau dulu dah habis sekolah, kita dah mantap. Tapi kelihatannya ekonomi akan terus berubah, kemantapan ni tak boleh dijamin lagi. Sebab itulah kita sebagai yang lebih matang, yang sudah senior pun mesti tahulah apakah perubahan ekonomi, investasi yang akan dimasukkan, perusahaan-perusahaan yang akan dikatakan di sunset, tak akan diteruskan, dan apakah kemahiran yang kita perlu ada. Dan belanjawan ini khususnya adalah satu belanjawan Forward Singapore, Forward SG, di mana membolehkan mereka yang sudah mature, 40 tahun ke atas, membolehkan mereka untuk mendapat kemahiran-kemahiran baru. Apakah itu untuk menggandingkan kemahiran mereka sudah ada, ataupun untuk membolehkan mereka berubah kerjaya mereka daripada satu kerjaya ke kerjaya lain. Jadi saya fikir robotlah. Nanti Cik Syaril mungkin boleh berikan rinciannya apa program yang kita boleh manfaatkan dalam belanjawan ini. Kerana kebanyakan bukan kita saja, ramai yang nak tahu apa package cost of living aja. Maknanya jadi voucher berapa dan sebagainya. Ini penting kerana cost of living memang meningkat. Tapi jangan lihat yang sekarang aja yang kita perlu, kita nak lihat apa yang kita boleh gunakan dalam belanjawan ini untuk ke depan. Apakah kita karyawan ataupun kita perusahaan, pengusaha dan sebagainya. Dan menarik sebab belanjawan kali ini memang bertumpukan ataupun memberi tumpuan kepada jangka panjang. Kerana itu it's called Forward SG budget. Kalau boleh saya beralih kepada Puan Rahim pula isu berkaitan belia dan tentunya belia merupakan salah satu tunggak yang penting dalam pembangunan ekonomi kita seterusnya turut mendapat perhatian dalam COS. Dan yang menarik ialah program pementoran belia yang baru berkonsepkan flash mentoring. Mungkin boleh Cik Rahayu jelaskan sedikit kenapa konsep ini dipilih dan it's called kuliah. Macam mana kuliah? Kuliah tapi dalam bahasa Melayu kan kuliah tu lecture. Jadi ada seiras-iras lah, sebab tu kita gunakan nama kuliah. Okey. Alright. Kenapakah konsep flash mentoring ini diambil? Sebenarnya kita telah pun menjalankan beberapa program mentoring buat satu jangka waktu, dan sejauh ini kita lihat dalam 120 belia telah pun dapat meraih manfaat lah daripada program-program yang diadakan di M-Kuasa 3, di bandar-bandar di M-Kuasa 3. Tapi dalam masa yang sama kita juga lihat ada cabarannya kerana structured mentoring yang kita sediakan mungkin mengambil masa yang lama. Jadi untuk mentor dan mentee mungkin agak sukar untuk mendapatkan penglibatan, dan kita mahu lihat bagaimanakah cara untuk kita memperluaskan lagi kepada lebih ramai belia. Jadi kita adakan lagi satu wahana cara untuk mendapatkan lebih ramai belia melalui flash mentoring atau mentoring kilat ni, yang membolehkan kita menggunakan jangka waktu yang lebih singkat dan juga menggunakan sesuatu aktiviti yang mereka suka.
Sebab para belia ni kalau nak tarik mereka kena pilih aktiviti yang mereka minat. Jadi kita tahu ada kumpulan-kumpulan belia yang tertentu, ada juga aktiviti-aktiviti yang mereka minat. Kita mula dasarkan dengan aktiviti itu, kemudian kita tambah dengan aspek mentoring. Dan kita mungkin dedahkan mereka kepada aspek-aspek tentang kerjaya, tentang pembelajaran dan sebagainya. Jadi ini yang kita harapkan dapat menambahkan kerencaman dalam aspek-aspek pementoran yang kita ada lah. Dan bagaimana ia saling melengkapi program mentor yang sedia ada? Jadi program mentor yang pementoran yang sedia ada tu, dia mengambil masa jangka waktu yang lebih panjang dan ia juga yang lebih, orang kata lebih intensif lah, kerana ada perhubungan yang lebih rapat dengan mentor kan. Dalam masa yang sama kita juga mahu menarik mereka yang mungkin belum lagi punya terbukaan untuk melibatkan diri dalam program tersebut. Kita cuba dapatkan mereka dengan topik-topik yang mungkin lebih ringan dan cara-cara yang berbeza. Dan sebenarnya di bandar ada pelbagai cara-cara yang telah dilakukan. Misalnya Encik Syahril, beliau melakukan hashtag. Ya, program tu sebenarnya amat menarik kerana disandarkan atas konsep IT dan dia juga dapat membawa mentor-mentor daripada satu sektor yang tertentu dan mereka punya perincian dan punya pendedahan yang lebih mendalam dapat dikongsi dengan para belia. Jadi itu saya rasa sesuatu yang dapat mengadakan kepelbagaian lah dalam cara kita melakukan program-program untuk para belia. Dan bagi Encik Syahril yang mengelurkan MCube at Pasir Ris Punggol, apakah mungkin pandangan anda tentang adanya this kind of flash mentoring ni? Bagaimana ia juga memenuhi keperluan belia di sana? Pada pendapat saya, flash mentoring ini adalah satu approach yang unik. Memang betul kalau kita membuat mentoring seperti biasa, jangkanya panjang dan engage levelnya very high dan komitmen untuk mentornya juga tinggi. Jadi susah kita mendapat mentor-mentor untuk join program ini. Jadi dengan flash mentoring ini, yang paling penting untuk belia-belia kita, mereka semua mengada aspirasi yang tinggi. Tetapi yang saya memerhatikan belia-belia kita, ramai yang tidak tahu bagaimana mereka boleh mencapai aspirasi mereka. Kerana kalau kita memerhatikan, kalau belia kita ingin bekerja dalam industri digital, mereka tidak ada sesiapa yang mereka boleh bertanya untuk merujukkan. Seperti kalau kecerdasan buatan, kalau mereka hendak bekerja dalam industri kecerdasan buatan, tiada siapa yang mereka boleh merujukkan. Kerana ibu bapa mereka pun tidak tahu apa kecerdasan buatan. Kerana AI. Kerana ini adalah satu kemahiran yang baru. Jadi melalui flash mentoring dengan professionals dalam industri-industri itu, ia boleh merapatkan lagi remaja-remaja kita kepada professionals dan mereka dapat berkongsi pengalaman. Dan yang lagi satu yang penting lagi juga, professionals dalam industri itu, kerana ini industri berkembang, industri baru. Professionals dalam industri ini juga dapat berkongsi pengalaman sesama satu sama lain. Jadi mereka boleh bukan sahaja menolong remaja-remaja, tetapi mereka juga boleh menolong satu sama lain. Jadi flash mentoring ini penting kerana ia memberi suatu rujukan kepada remaja-remaja kita dan aktiviti ini kerana ia in short paces, dalam jangka yang pendek. Jadi continue to excite remaja-remaja kita. Sebab generasi hari ini amat berbeza pendekatan yang kita harus ambil untuk mendekati dan mendampingi mereka juga harus berubah. Tapi lebih penting sama penting seperti pendidikan, di mana itu adalah dasar untuk kita maju. Sekarang ini masyarakat kita boleh mendapat kelebihan daripada networking, waktu mereka anak-anak masa di sekolah melalui mentoring dan juga semasa mereka sudah bekerja. Jadi saya harap masyarakat kita ini jangan hanya mengandalkan kekayaan mereka melalui pendidikan saja, tapi perlu network. Sebab itulah apabila kita harus pindah dari kerja ke kerja, kalau kita kenal seseorang yang boleh buat kita jadi referee dan sebagainya, itu lebih memperkuatkan CV kita daripada kita langsung buat application for a job.
Jadi sebab tu kadang kerja-kerja kemasyarakatan ni penting. Bila kena Cik Mas Agus ke, kena Cik Syaril kan, dia kata boleh gunakan nama untuk referee tak? Kalau saya tak kenal macam mana nak pakai kan? Nanti kalau orang dia telefon, siapa ni saya tak tahu, orangnya saya tak kenal. Tapi bila kita kenal, kita tahu dia punya watak, kita tahu dia punya sikap tanggungjawab. Bila dia telefon, kata you better take this guy, is very good. Jadi begitu saya fikir networking ni kita harap dapat diperkuatkan melalui mentoring untuk anak-anak di pendidikan, melalui kerja-kerja sukarelawan, dengan kita kenal lebih ramai lagi yang boleh membantu kita apabila kita perlu meningkatkan kerja kita dalam kerjaya kita ataupun kita perlu pindah dari kerja ke kerja. Dan cakap pasal network atau rangkaian karyawan ni, Mendaki juga akan meluaskan rangkaian network kepada 4 lagi bidang. Mungkin Encik Syaril juga mau beri pandangan bagaimana rangkaian ini telah membantu masyarakat Melayu di kawasan anda dari segi menjamin pekerjaan tu. Rangkaian ini memang tentulah penting kerana seperti yang dikatakan oleh Menteri tadi, network ni bukan saja dapat menolong remaja-remaja kita, tetapi ia adalah satu aset untuk komuniti kita untuk berkongsi pengalaman dan juga update on the industry progress kan. Dan untuk saya, untuk rangkaian-rangkaian ini, yang paling penting ialah bagaimana kita memberi peluang kepada semua orang untuk mendapat peluang dalam industri itu. Seperti bagaimana kita boleh mengadakan internship program. Jadi untuk rangkaian engineering, kita ada community Malay Muslims in Engineering dan juga Malay Muslims in Tech. Salah satu daripada, kalau nak dikatakan KPI yang kita set, everyone kena mengadakan internship for opportunity for remaja-remaja kita. Jadi kita cubalah mendorong remaja-remaja kita mengambil internship opportunity. Jadi yang penting dalam pekerjaan sekarang, nombor satu adalah mendapat kemahiran, having the right skill set. Yang nombor dua, having the right mindset. Pasal tadi Menteri pun dah katakan, di ekonomi baru kita ini, semua akan terus berubah. Lifelong learning, understanding how things work. Ini bukan sahaja membuat proses, just doing the process. How you are as a change agent is very important dalam industri ini. Dan nombor tiga, bagaimana kita boleh leverage atau bagaimana kita boleh mengambil peluang-peluang yang ada. Jadi rangkaian-rangkaian ini yang diperluaskan boleh membawa professionals kita dalam industri-industri lain, apalagi industri yang berkembang, lebih dekat lagi dengan remaja, memberi mereka peluang dan juga menjadi bahan rujukan untuk mereka bagaimana mereka boleh menceburi dalam industri itu. Kalau saya boleh tambah sedikit, sebab selain daripada membantu orang lain dalam kalangan rangkaian karyawan tu, professional network tu, seperti yang Cik Syaril katakan tadi, mereka saling membantu. Sebab sekarang ni kita lihat satu adalah untuk membuahkan lagi professional network dalam sektor-sektor yang bertumbuh kan, growth sector. Satu lagi hal, kita mahu lihat peningkatan dalam masyarakat. Jadi bukan sekadar adanya doktor Melayu, adanya engineer Melayu, tetapi bagaimana mereka boleh naik dalam kerjaya tersebut dan menjadi the leaders of that sector. Jadi melalui sektor ini, mereka dapat saling membantu, mereka juga dapat lihat how they can also rise up the ranks. So we want to also intensify the social capital, perkuatkan lagi, memperkasakan mereka, jadi mereka lebih maju, mereka jadi pemimpin dalam sektor tersebut. Itu yang saya rasa juga penting dalam membuahkan lagi rangkaian karyawan sebegini. Dan sebagaimana tadi Encik Mas Agus katakan, kalau kenal semua ni boleh jadi referee So lepas ni boleh gunakan tak? Kena kenal lah. Kenal. Siapa nak cari referee boleh volunteer lah. Grassroots, ada banyak grassroots sini. Okay. MQ pun boleh. MQ, MQ pun boleh. Okay, ada siapa yang ingin ajukan soalan? Mungkin kita boleh take some questions sekarang. Tadi kita ada mengatakan tentang Mendaki meluaskan rangkaian karyawan daripada 9 daripada 9 sekarang ke 4 lagi yang meliputi penjagaan kesihatan dan media, kan? Dan saya ingin tahu mengapakah 4 bidang baru ini dipilih dan sejauh ini bagaimana rangkaian ini telah berkesan dalam membantu anggota masyarakat kita menjamin pekerjaan dan seterusnya. Terima kasihlah kepada mereka yang mahu memberi sumbangan dalam berkumpul bersama dalam bidang-bidang tersebut.
Seperti katakan tadi itu, network ini sangat penting kerana kita boleh menguatkan lagi pemahaman kita tentang industri tersebut dan juga peluang-peluang yang mungkin ada dalam industri itu sendiri tetapi di dalam perusahaan yang lain. Itu satu. Kalau kita tahu kemahiran kita tu ada mungkin dalam katakan IT, gaji kita dalam mungkin begini dan kita tahu bahawa dalam interaksi kita dalam network tersebut ada luangan di satu tempat lain di mana bidangnya memberikan dia peluang untuk jadi pemimpin ataupun menggunakan kemahirannya dengan lebih mendalam lagi. Tapi kalau dia hanya menumpukan pada perusahaan dia saja yang dia tahu di perusahaan, tidak mungkin dia harus tunggu mungkin yang orang lebih atas tu mungkin tinggalkan atau dah meninggal. Jadi harus tunggu kan. Tapi bila ada network, dia tak perlu tunggu. Dia tahu di mana ada dan teman-teman yang bersatu network dengan dia tu akan beritahu, sebenarnya tempat syarikat saya ni ada lowongan manager umpamanya. Dan dengan kemahiran yang kau ada ni mungkin boleh cubalah kita tahu gunakan network information ni. Tapi juga daripada yang kita adakan network tadi itu, kita bukan hanya melibatkan orang Melayu Islam saja. Sebenarnya dia lebih luas dari itu. Kerana network ini harus juga bercantum kepada network-network yang lain. Umpamanya, waktu saya meminta Cik Abu Bakar mengetuai di PPMS, kalau mereka hanya bekerjasama antara perusahaan Melayu sama Melayu saja, boleh berkembang, boleh memberikan peluang, refer peluang satu sama lain. Tapi apabila mereka bekerja dengan chamber yang lain, Chinese chamber, Indian chamber dan sebagainya, mereka membuka peluang yang lebih luas. Bukan hanya di Singapura, ke China, sekarang ke Arab Saudi dan sebagainya. Jadi saya harap orang Melayu Islam ini membuka minda mereka supaya jangan hanya mengandalkan apa yang tradisional. Kita sangat taat, loyal kepada perusahaan, tak mau keluar. Sampai kita dikeluarkan, kita kata kenapa saya kena keluar? Padahal saya ni taat dan saya loyal. Dan loyalty dalam budaya perusahaan sekarang dah tak ada lagi. Dia tak lihat berapa lama kita kerja di sana. Dia tidak naikkan pangkat kita, gaji kerana kita lama di sana. Dia lihat pada kemahiran. Jadi kita harus melihat juga kemahiran kita ada ni, bagaimana kita mengoptimalkannya. Dan jangan lupa juga ada risiko. Kadang kita keluar daripada perusahaan yang stable, kita pergi perusahaan yang lebih tinggi gajinya tapi tak stable. Jadi kita juga harus tahu bagaimana mengimbangi pendapatan yang lebih baik, kemahiran, pengalaman yang akan lebih bermakna dengan risiko yang akan datang daripada pemindahan kerja tersebut. Dan network inilah yang akan memberikan kita peluang untuk bertanya, is this a good industry or this good company dan sebagainya. Kalau tidak kita tak tahu, kita takkan tahu. Nampak semua sama kan ataupun semua cantik dari luar. Tapi dalam kita tak tahu. Jadi internal information inilah yang membolehkan ramai orang yang kadang-kadang kita lihat kenapa dia ni boleh kaya macam mana dia ni boleh cepat naik pasal dia ada something more than us iaitu network. Network. Terima kasih Farahin. Ada soalan lagi yang ingin diketengahkan? Saya berkenaan tadi pementoran belia. Mungkin belia ni kita tahu, kita pertama nak tahu sasaran belia ni. Kerana kalau kita tahu belia ni dia ada umur yang beberapa 13 ke 16, 17 ke 25 dan sebagainya. Satu, sasaran umur yang mana yang disasarkan. Satu, kedua, mungkin bagaimana, apakah usaha mungkin untuk kita reach out kepada belia-belia yang mungkin mereka ni tak adalah very extrovert yang mungkin ke depan, mungkin mempunyai kumpulan-kumpulan yang tertentu, easily for them to expose to whatever usaha sokongan yang ada. Macam mana reach out to the certain belia yang mungkin mereka juga nak katakan pada mereka juga ada peluang untuk ke depan untuk meluahkan aspirasi mereka. Cuma mungkin dia tidak mempunyai peluang mungkin rangkaian yang ada, tapi dia mungkin berada di satu tempat lah. Terima kasih. Itu soalan yang amat baik kerana memang itulah cabaran kami. Pertama, untuk melihat
kumpulan sasaran. Sebenarnya sebelum kita mulakan program mentoring ni pada 2-3 tahun yang lalu, kita telah membuat sedikit kajian melihat usia yang mana yang paling besar impak yang boleh kita lakukan. Dan kita sedar dalam usia di peringkat menengah, Sec 3 onwards, itulah di peringkat yang mereka akan pilih subjek, akan perlu ada pelbagai cabangan, ya? Dan di situ ada waktu yang sesuai untuk kita intervene lah. Jadi sebab tu antara program yang kita lakukan, kita mulakan di peringkat menengah tinggi. Jadi itu satu bahagian. Tapi kita juga tahu ianya satu spektrum. Sebab di pelbagai peringkat milestone mereka perlukan sokongan dan bantuan. Jadi kita adakan kepelbagaian program dalam program mentoring yang sedia ada untuk usia yang berbeza. Sebab kita ada untuk yang di MQ di bandar, program-program untuk yang mereka di peringkat menengah, tapi juga ada program untuk mereka di peringkat pengajian tinggi, IHL, Umara Mentoring, dan juga ada program-program di ITE melalui sekolah-sekolah mereka. Jadi kita ada kerencaman lah di situ. Dan bagi mereka yang juga masih lagi baru bekerja, yang professional, kita juga ada program yang lain jugalah. Tapi kalau kita lihat belia, itu daripada peringkat menengah sehingga ke peringkat pengajian tinggi. Ada kepelbagaian dalam bentuk dan approach, kan? Dan kita juga perlu mentor yang berbeza untuk usia tertentu. Isu yang lagi satu adalah tentang outreach. Memang ini menjadi satu cabaran kerana mereka sebenarnya sibuk. Anak-anak muda kita ni, kalau kita lihat di sekolah dah ada macam-macam aktiviti, dan di luar sekolah pun ada pelbagai benda yang mungkin distracting also untuk mereka. Jadi kita perlu fikirkan cara yang paling menarik untuk membantu mereka lebih terbuka lah. Sebab tu kita ubah sedikit cara untuk melihat bagaimana kita boleh pertama gunakan cara di mana yang sudah ada kumpulan belia yang sudah aktif, misalnya kumpulan DK Barat, kumpulan aktif mereka yang suka bersukan misalnya. Kita gunakan minat mereka untuk menarik mereka dan kemudian tambahkan elemen mentoring. Kemudian kita juga lihat bagaimana kita boleh menjangkau melalui sekolah-sekolah. Itu adalah antara usaha kita. Kita bekerjasama dengan guru-guru dan itu adalah satu aspek yang akan kita tingkatkan lagi lah. Selain daripada itu, kita mahu juga melihat bagaimana kita ada program yang berbeza tahap. Sebab kalau terus masuk program mentoring yang begitu intensif, itu mungkin sesuatu yang tak semua akan rasa terbuka lah. Sebab tu ada program juga seperti Future of Series yang Mendaki adakan, di mana mereka datang saja untuk session, atau mereka tak payah cakap pun. Kalau tak takut nak berbual, tak payah berbual, datang tengok aja. Adakan fest and carnival, festivals. Jadi mereka datang, mereka orang kata tak kenal maka tak cinta kan. Jadi kita mula kenalkan orang dulu dengan aktiviti yang sedia ada. Timbulkan minat tu dan bukakan minda mereka tentang apa yang possible. Itu yang amat penting. Jadi kita apa yang kita lakukan, kita lakukan tersebut. Selain daripada itu, kita juga gunakan saluran yang sedia ada. Misalnya kita ada pemenang anugerah mendaki dan sebagainya, penerima beasiswa TTFS. Kita adakan program-program untuk mereka di bandar-bandar di mana kita bawakan mentoring kepada mereka. Dan di situ kita ada program kecil-kecilan yang dapat membukakan minat juga. Jadi kita gunakan outreach yang pelbagai, kita gunakan wahana yang pelbagai dan kita ada spektrum lah untuk melihat target group yang berbeza. Diharapkan dengan cara yang sebegini kita dapat merangkumi lebih ramai belia dan menjangkau kepada lebih dalam masyarakat lah. Boleh saya tambah sikit? Saya juga harapan saya adalah dengan adanya program, network dan sebagainya, kita perlu network of network lah. Maknanya keumpamanya para asatiza mereka menjalankan program-program di masjid, ramai belia, dan saya harap para asatiza pun harus tahu apakah program-program yang ada wujud di masyarakat. Kadang program sport, kadang dalam melalui program olahraga, kesenian dan sebagainya di mana mereka boleh diberikan pementoran, mentoring. Dan ini cross reference ini juga sangat penting. Kadang-kadang kita terlalu menyimpan mereka pada dalam program kita tidak memberikan mereka exposure pada tempat yang lain. Begitu juga ada program-program belia di social service, FSC dan sebagainya. Di masyarakat kita ni sangat banyak program-program yang kita perlu cross referral. Tapi kita sendiri mesti tahulah apa yang ada di sana, dan sebab itulah saya kata tadi rangkaian network tu penting dan jalinan antara network ke network juga sangat penting. Umpamanya antara jurutera ni mungkin mereka tak tahu LPA itu penting, tapi di network peguaman mereka selalu menjalankan khusus-khusus sesi untuk bagaimana mereka boleh enroll dalam LPA, Lasting Power of Attorney.
Tapi kalau mereka tak bertemu, tak tahu, ini cerita pasal IT je, yang tu cerita pasal LPA, sebenarnya mereka dua-dua harus tahu apa yang mereka lakukan dan sebagainya. Termasuklah pekerja-pekerja dalam persatuan pekerja, mereka dalam rangkaian asatiza dan sebagainya. Reinteraksi ini sangat penting. Jadi dengan ada interaksi ini, network of network itu akan memberikan kita sinergi yang lebih besar dan melahirkan masyarakat gemilang yang lebih hebat daripada yang kita ada sekarang. So network of network itu satu konsep yang sangat saya rasa semakin penting dalam dunia hari ini. Dan juga salah satu cara untuk kita juga orang kata tu bertukar-tukar pandangan, kemahiran dan sebagainya. Okey, ada lagi soalan yang silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tertarik dengan apa yang minister cakap tentang cross reference, right? Jadi saya terfikirlah dari segi hubungan kekeluargaan pula kalau kita cross refer dengan agencies dan sebagainya, apa pula inisiatif kita untuk cross reference dengan family mereka, because youth, like it or not, they are not young and they are also not fully adult yet. Jadi kita masih perlukan sokongan kekeluargaan, pemahaman, penerimaan ibu bapa lah dalam segi apa yang mereka go through during the mentoring experience and all that. So saya just terfikir sejenak lah tentang tu. Tumpuan kami sekarang ini dalam memberikan sokongan pada keluarga-keluarga itu terbagi pada dua. Pertama, keluarga yang kita sebut okey. Jadi ini banyak program-program yang dilakukan oleh Family for Life yang diterajui oleh orang kita sendiri, Brigadier General Retired Ishak. Dia sudah mengeluarkan berbagai program online, secara talian dan secara fizikal, di mana keluarga-keluarga boleh tahu dalam perkembangan mereka, anak dari bayi, di remaja dan sebagainya, di mana mereka ada cabaran-cabaran yang berbeza. Bayi nak cari gizi yang terbaik tu apa? Jangan pilih susu yang termahal, tak perlu umpamanya. Ataupun nanti bila dah besar pula, masalah dia social media. Bagaimana nak handle anak-anak yang social media dia yang terlalu open, yang terlalu liberal dan sebagainya. Mungkin dah lebih besar sikit nak tahu kerja yang terbaik. Jadi FFL ni banyak program-program yang ada, tapi masyarakat kita ni belum nak melacak internet untuk nak tahu apa program yang boleh mereka sertai sebagai ibu bapa, sebagai keluarga dan sebagainya. Sebenarnya banyak. Kita juga sangat prihatin untuk keluarga yang masih kita sebut ketinggalan. Kita sekarang ini dalam situasi kita sebut tadi, tengok ekonomi Singapura begitu pesat, kuat, pekerjaan kadang boleh kata ada, peluang untuk pendidikan pun juga ada, peluang untuk latihan pun ada, tapi masih ada yang ketinggalan, yang masih tinggal di lama tinggal di rumah sewa umpamanya. Dan mereka keluarga-keluarga muda. Dan apalagi dengan ada gig ekonomi ini sekarang pula, mereka lebih shock dengan cash ekonomi. Jadi setiap kali dapat duit, setiap bulan tak masuk CPF, nampak gaji yang setahap gitu, dapat rental yang murah. Teman-teman kesatuan kerja kita yang dah ketuk rumah mereka pun beritahu mereka, sebenarnya gaji lebih baik, tapi kata bang, kalau saya dapat gaji besar, saya punya sewa pun naik. Jadi dia tak nak kerja, tak nak mengambil kerja tersebut. Ini masalah jadi entrenchment yang kita harus hindahkan. Bila satu dari golongan masyarakat kita entrench dalam golongan tersebut, akan mendatang masalah sosial yang besar akan datang. Jadi sebab itu sekarang ini MSF sedang akur bahawa keluarga ini menghadapi masa-masa yang rumit, kompleks, yang perlu dileraikan sekarang satu persatu dan perlu kepercayaan. Sebab itu kita telah mengeluarkan program yang disebut Comlink, di mana pertama sekali kita perlu befriender, mereka yang mendekati mereka mendapat kepercayaan supaya mereka tahulah bahawa sebenarnya bolehlah, bukan tak boleh. Dan kalau ada masalah, ada penyelesaiannya. Kalau dia tak tahu, boleh diberitahu. Umpamanya anak yang kecil, kita perlu sekurang-kurangnya 3 tahun untuk prasekolah supaya dia apabila masuk darjah 1 dia siap dan potensinya akan terbaik. Kalau dia tak masuk 3 tahun dalam prasekolah, apalagi dia dalam golongan pendapatan rendah, dia masuk P1, dia akan tak tahu baca, tak kenal huruf, tak kenal angka dan sebagainya. Padahal di Singapura ni, masuk je mesti faham cakap putih.
Mesti tahu baca, mesti tahu bukan bahasa Melayu je, bahasa Inggeris pun dia mesti faham. Jadi kalau dia tak tahu di mana nak dapat ini, melalui Befriender tu dia akan tahu. Masih masuk KMM, boleh masuk Keystart dan sebagainya. Kemudian sekarang ini pula, Singapore Dream tu apa? Singapore Dream tu apa? Saya fikir untuk Singapore Dream ni mudah aja. Satu, pendidikan yang terbaik, pekerjaan yang mapan ataupun kemahiran yang boleh mendapat pendidikan pendapat yang baik dan memiliki rumah sendiri. Kita 90% daripada penduduk kita semua ada rumah sendiri. Ini tak sama dengan negeri lain. Negeri lain semua sewa. Kena sewa, keluar duit banyak. Tapi akhirnya bukan rumah dia. Tapi di Singapura kita dah bernikah terus dapat ada rumah. Tapi saya fikir mereka ni pun ada idaman nak dapatkan rumah. Jadi sekarang ini kita bukan buat Comlink aja, kita buat Comlink Plus. Comlink Plus, di mana kita memberi mereka insentif melalui dorongan daripada Befriender dan Family Coach untuk mendapat peluang melalui menjamin anak mereka masuk dari prasekolah lagi. Mendapat yuran yang termampu. Kalau mereka di prasekolah, kita belum lancarkan program ini, tapi dalam bulan Julai kita akan lancarkan. Setiap anak yang terus dalam sekolah, bukan enrolment saja, tapi terus hadir dari sekolah, mereka akan dapat CDA account. Dahlah bayar $3 je, dapat CDA account lagi. Jadi CDA account tu boleh digunakan untuk mata mereka nanti di iShare dan sebagainya. Kalau nanti mereka bekerja dengan ada CPF, kita akan tambah CPF mereka lagi. Bukan CPF dari pemerintah, perusahaan atau diri sendiri, pemerintah tambah lagi, top up lagi. Kenapa? Kita mahu mereka dapat mengumpulkan wang yang secukupnya, dapat beli rumah. Jadi sekarang ini, orang yang tinggal di rumah sewa lebih kurang perlu 8 tahun sebelum mereka cukup down payment, cukup gaji beli rumah. Kita akan mempercepatkan lagi untuk keluarga tersebut. Jadi ini memerlukan bukan hanya usaha mereka sendiri, tapi kita perlu sukarelawan untuk mendampingi mereka, untuk memberitahu mereka. Saya pun bang, saya dulu tinggal rumah sewa juga. Sekarang jadi menteri umpamanya. Boleh. Jadi dengan Singapura ini, kalau kita berusaha, kita ada dorongan untuk berjaya, insya-Allah boleh berjaya. Dan sekarang pemerintah kasih duit lagi. Bukan dorongan usaha je. Tambah lagi dengan motivasi dan sebagainya. Dan saya harap dengan adanya sukarelawan yang boleh membina kepercayaan keluarga tersebut, kita akan keluarkan mereka dari lingkaran kemiskinan yang tidak harus ada di Singapura. InsyaAllah. So, sebenarnya banyak program-program ataupun usaha yang telah dijalankan dan diperkenalkan dalam belanjawan kali ini untuk membantu setiap lapisan masyarakat. Dan saya sendiri, cakap pasal pemerintah beri duit kan, saya happy sebenarnya. Mereka yang 40 tahun ke atas, alamak terreveal pula usaha sendiri, 40 tahun ke atas boleh menerima wang sebanyak $4,000 untuk mengambil kemahiran kedua, diploma. Tapi ini nak kena offside dengan editor lah kalau nak ambil diploma baru ke Okey, ada lagi soalan yang ingin diutarakan? Silakan. Saya benefit greatly daripada mendaki dari dulu dari segi education. Kalau tiada mendaki, saya akan tidak lulus sampai O level lah. Tapi daripada dulu saya rasa there needs to be a more program for entrepreneurship for the youth, because sekarang dunia makin bertukar. The world is changing lah. Dan saya ada banyak kawan-kawan yang sudah buka bisnes-bisnes mereka sendiri dan freelance dan dalam gig economy macam Minister Masakos berkata. Dan masa dulu saya buka bisnes saya ada banyak gap macam saya tak tahu macam nak register AKRA, dan itu nak buka bisnes kedai makanan bagaimana kena license SFA ni semua. Dan saya rasa daripada segi youth itu harus ada program-program yang kasih macam awareness tentang bisnes-bisnes ini untuk for our youth lah. Saya setuju sekali. Nanti kalau belum ada program permentoran ini, nanti Cik Rayu akan adakan. Siapa jadi mentornya? Mentornya adalah pengusaha sekarang yang kita ada sekarang ini.
So mereka dapat memberikan selok-belok bagaimana menubuhkan perusahaan tersebut. Tapi sebenarnya saya setujulah bahawa jadi pengusaha itu adalah lebih baik daripada jadi karyawan. Cuma risiko dia lebih tinggi. Jadi mesti ada ilmu, mesti ada kemantapan dana dan sebagainya sebelum kita cebur diri dalam itu. Kerana kalau bankrupt pun susah juga. Kalau bankrupt. Tapi karyawan tak boleh bankrupt melainkan dia banyak utang. Tapi kalau perusahaan dia boleh bankrupt kerana bisnes dia tak laris dan sebagainya. Dan saya juga memberikan KPI kepada DPPMS bahawa menjelang 2030 nanti kita ada 10 perusahaan yang nilainya $100 juta. Boleh laku. Cuma kita mesti tahu bagaimana caranya, bagaimana consolidation kerja dan berkembang ke luar negeri dan sebagainya. Dan ini perlu network, perlu kenal dan saya harap adik nanti masuk DPMS dan ada chapter untuk belia-belia. Dan satu yang saya harapkan bahawa kalau kita dah mapan, kita dah jadi orang yang stable, jangan lupa 3 perkara lah. Give your time, treasure or talent. Maknanya kita berikan waktu untuk menyumbang melalui kemahiran kita ataupun kita beri waktu untuk memberi waktu kita macam befriender tadi, waktu untuk bersama orang yang memerlukan. Tapi yang lebih saya harapkan, kalau kita dah kaya, dah baik, berilah sikit untuk pembangunan masyarakat kita. Sebab itu saya usulkan melalui belanjawan ini juga dan pemindaan amla, kita buat wakaf masyarakat Singapura. Supaya kita fikir, ini bukan kasih gaji setiap bulan. Itu dah ada. Itu kita melalui MBMS. Ini saya nak masyarakat jadi orang kaya. Kaya, berharta, banyak aset. Sehingga kan kalau kasih semua pada anak pun nanti rosak anak tu. Baik kita agihkan, kerana dah kaya sangat ni, kita agihkan sedikit daripada harta tu untuk wakaf. Dan ini akan memenuhi keperluan masyarakat kita masa akan datang, tapi juga untuk akhirat kita nanti. Kerana sedekah jariah ini sampai akhirat, insya-Allah. Tapi pemikiran ini pentinglah. Dan yang akan saya harapkan beri paling banyak sekali sumbangan adalah pengusaha. Kerana mereka akan paling kaya sekali. Saya doakan semoga semua kaya. Insya-Allah. Orang ingin tambah? Selari dengan apa yang tadi disebutkan, kerana sebenarnya kita sebagai pemimpin mungkin menyediakan infrastruktur, tapi kerencaman dan bagaimana kita ingin lakukan, kita sentiasa dalam kolaborasi dengan masyarakat. Dan seiring dengan tema Forward SG, ini adalah satu masa depan yang kita bina bersama. Jadi di mana adanya kekurangan, ada gaps, di mana yang boleh kita lihat, kita boleh bantu, beri idea. Jangan sekadar cakap atau komen saja, tapi turun padang, sama-sama usahakan dengan kita. Jadi misalnya contoh program tu, lepas ni nanti saya akan ambil nombor telefon awak, kita boleh bincangkan bagaimana kita nak adakan program tu. Kerana kita perlu juga sumbangan mentor, kita perlu tahu siapa yang boleh memberikan idea untuk memperkasakan masyarakat kita. Sebab tu kita gunakan modaliti ini, Wahanas begini, untuk juga membawa masyarakat bersama dalam usaha ini. Jadi saya amat bersyukur kita memang ada ramai yang telah menyumbang. Ini menunjukkan juga masyarakat kita dah sampai ke peringkat yang lain, di mana kita mampu untuk memberi, membantu. Tapi kita mahu lihat lebih ramai lagi lah yang turun padang, sama-sama ganding bahu untuk menjanakan lebih lagi program dan inisiatif yang bermakna untuk masyarakat. Saya fikir Cik Syaril antara contoh yang paling ketara sebagai seorang jurutera dan telah menyumbang. Mungkin ada sedikit pandangan. Kalau saya boleh bertambah apa yang dikatakan tadi oleh Menteri dan juga Madam Rahayu dalam konsep turun ke padang ni. Kalau di Singapura ni, kalau kita tengok program-program, kita tidak we're not short of program-program. Macam-macam program-program yang ada untuk menolong mereka di bahagian-bahagian gaps yang ada. Yang dikatakan tadi, saya pun setuju yang penting untuk belia-belia kita memahami bagaimana kita boleh berniaga
atau apa yang diperlukan dalam berniaga. Kalau kita tengok berniaga itu, that's why it's general management. Diperlukan kemahiran bukan saja di segi perniagaan perusahaan, diperlukan kemahiran dalam banyak lagi skill set seperti accounting, seperti finance, seperti marketing. Dan dalam itu, apa yang penting ialah bagaimana kita sebagai masyarakat kita boleh leverage on kita community assets. Back to kita konsep of network. Kalau you dalam bahagian perusahaan, janganlah confine yourself dalam geng-geng yang dalam bisnes saja. Boleh tu teknologi dan macam mana you boleh berbual dengan those in banking and finance, how you can get loan to help out with your working capital, for example. Atau bagaimana kita boleh menggunakan teknologi untuk menolong kita dalam perusahaan kita. Seperti how can you use data logging atau data analytics to help you sell. Kalau you jual, for example, you jual nasi ayam ke, you jual nasi ayam, mi soto and food stuff. Bagaimana you boleh menggunakan data untuk forecast apa yang your customers want. For example, agaknya every Tuesday, orang suka makan mi soto. You can use that data and then convert and then use it to improve your businesses. So, kita boleh menggunakan network-network yang ada, kita boleh memperluaskan fikiran juga. Dan yang telah dikatakan semua, whether it's network atau program-program, yang paling penting sekali is kita turun ke padang. Tidak kisahlah whether you are successful atau you are still starting up. Semua orang ada hasilnya yang boleh dikongsi kepada semua. And this is all part of active citizenry. Bagaimana kita boleh bukan absorb aja, just continue taking. Bagaimana kita juga boleh memberi supaya semua komuniti kita is better off. For example, dalam satu daripada sukarelawan saya di M-Cube Pasir Ris Punggol, dia juga mengada perusahaan. Dia second generation businessman. Dia membuat kari paste. Jadi membuat kari paste ni, kalau kita melihatkan, memerhatikan, kalau zaman dulu dekat pasar kan, kari paste, you ada banyak goni-goni different spices. Kalau you tanya, oh saya nak masala ikan, wah dia ambil. Masala saya nak kari daging, wah dia ambil. Program ni semua kat dalam dia punya biasa pergi pasar ni. Hawker vendor, betul. Tetapi for sukarelawan saya di M Kuasa 3 tu, dia juga join dalam learning journey for kejuruteraan, kerana dia hendak melihat bagaimana teknologi boleh digunakan untuk dosing for kari paste. Jadi dia ke ARTC, Advanced Remanufacturing Technology Center, di mana salah satu daripada perusahaan yang berada di sana ialah perusahaan yang membuat bahan kimia, di mana mereka boleh buat dosing, control the dosing untuk get the correct composition. Dan ini menukarkan fikiran dia, bagaimana kita boleh mengotomasikan the dosing untuk curry powder. Jadi inilah kekuatan, or rather the strength of the network of network. Yang penting kita membuka minda kerana banyak kemahiran ada di luar sana. Dan nombor dua, penting juga kita turun ke padang. Because you never know what you will get. You never know what you can expect or you can learn from others. Dalam semangat menyokong satu sama lain, Encik Mas Agus, saya fikir usaha wakaf masyarakat Singapura yang seperti mana yang telah anda sentuh tadi itu memang agak signifikan, kerana ia bermatlamat untuk mendukung asatizah, institusi Islam kita dan juga keperluan masyarakat. Dan dalam belanjawan kali ini anda telah mengatakan bahawa ia akan dibuka kepada sumbangan awam. Mengapakah sumbangan awam ini penting dalam usaha ini? Kalau saya bayangkan masyarakat kita yang berjaya itu, dia akan didukung oleh 3 golongan. Satu, karyawan, yang saya bayangkan mungkin batang pokok dan dahan-dahannya itu. Ini sangat penting. Jadi kita perlu pendidikan supaya masyarakat ini adalah karyawan yang kukuh. Tapi pohon ini ada akarnya. Akar yang membuat dia kuat. Itu adalah asatizah kita. Asatizah kita ini memastikan dengan kekaryawanan, kebolehan ini, mereka tidak jadi
masyarakat yang rosak moral mereka. Dan mereka menggunakan kekayaan, kebolehan mereka untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan diri, menjaga kesihatan, semua yang menjadi tanggungjawab mereka. Boleh enjoy sikit, tapi cara yang halal dan mendapatkan gaji yang halal. Itu kerana bimbingan asatiza kita. Kerana kalau kita hanya ada kemahiran, pintar, kita boleh jadi orang yang kriminal. Boleh kaya tapi kriminal. Dan nanti apa akibatnya? Akan rosakkan diri kita dan keluarga dan masyarakat. Asatiza lah yang akan membolehkan kita supaya kita jadi masyarakat yang terarah, yang moral. Dan pengusaha juga adalah penting. Inilah yang kalau kita gaji orang yang bergaji, pengusaha akan menggajikan orang. Mereka, kalau kita hanya boleh menggajikan diri kita, pengusaha yang berjaya boleh menggajikan beratus orang. Ini sebab itulah penting ada pengusaha yang berjaya dalam masyarakat kita. Jadi seperti kata tadi, kita perlu golongan asatiza, ilmuwan, kita perlu para karyawan dan juga pengusaha. Dan bagaimana kita nak mendukung karyawan tadi? Itu melalui pekerjaan, melalui kemahiran yang selalu diperbaharui, itu sudah ada. Kalau untuk pengusaha juga ada macam-macam program yang mereka boleh gunakan dan peluang-peluang yang pemerintah siapkan untuk mereka berjaya asalkan mereka boleh katakan good luck ataupun good skill. Kedua ni kalau tercantum jadi. Tapi untuk asatiza kita, mereka memerlukan sumbangan yang besar dari masyarakat. Kalau kita lihat sumbangan derma yang kita ada sekarang sudah cukup, boleh, alhamdulillah. Kita sudah dengan derma-derma yang kita berikan sekarang ini, setiap tahun kita telah setiap 3 tahun kita boleh membina 2 masjid. Dulu kita mula 50 sen saja. Setiap orang sumbangan 50 sen saja. Tapi sekarang dah $10 lah. Tapi kenapa? Kerana dulu masjid yang dulu kita buat pertama perlu keluarkan 1,5 juta saja. Yang muhajirin tu 1,5 juta. Sekarang ini kurang-kurang 25 juta. 25 juta untuk bina masjid yang lebih kecil. Lebih kecil kerana kos semua sudah naik. Bayangkan 50 tahun, 60 tahun dari sekarang, kita perlu memperbaharui leasing yang sekarang ini masih 9 tahun. Ya. Kita nak keluarkan lagi 40 juta setiap masjid dan kita ada 20 masjid lebih kurang. Jadi kalau kita nak bebankan ini kepada masyarakat yang akan datang, agak berat. Sebab itulah kita perlu membuat persiapan, membina aset sekarang ini supaya hasil dari aset itu boleh digunakan untuk menampung keperluan keagamaan kita pada masa datang 40-50 tahun dari sekarang. Dan dengan itu kita bukan hanya boleh membantu pembangunan, pembaruan leasing untuk masjid kita, kita juga boleh menjamin karyawanan ataupun kerjaya sebagai seorang ustaz. Takkanlah ustaz naik basikal je. Takkan ustaz makan biskut je kan? Kata dulu saya ingat kesian ustaz pergi masjid naik sebikal makan sebikut. Jadi kita mahu sekurang-kurangnya asatiza kita hidup macam kita juga. Sekurang-kurangnya boleh mampu tinggal rumah 4 bilik umpamanya. Jadi itu memerlukan gaji yang boleh ditampung oleh masyarakat. Dan kita tak boleh mendanakan mereka melalui wang daripada Saudi ke, wang daripada Emirat, tak boleh. Kita mahu dana dari kita sendiri. Dan itu sebab itulah masyarakat kita harus masyarakat yang berjaya, masyarakat yang kaya, masyarakat yang boleh menyumbang supaya daripada sumbangan mereka ini sebahagiannya dapat mendukung aset institusi keagamaan kita dan kekaryawanan asatiza kita. Dan ini kita sudah pun lakukan sekarang ini, alhamdulillah cukup untuk dana, tapi ke depan kalau kita tak ada aset yang menghasilkan long term return seperti wakaf, nanti 50 tahun, 60 tahun dari sekarang kita akan kesusahan. Jadi persiapan, saya kata tadi dari awal, long term planning. Long term planning itu penting dan untuk diri kita sendiri. Wakaf ini memanfaatkan asatiza kita dan institusi agama kita masa akan datang, dia akan memanfaatkan diri kita sendiri. Kerana kita buat planning sekarang, kita kaya, kita dapat bantu memberi pendidikan terbaik untuk anak kita dan bila ada kelebihan nanti kita boleh agihkan untuk wakaf untuk diri kita sendiri demi akhirat kita. Apakah jangkaan anda setelah ini dibuka
kepada orang awam? Kalau kita lihat setiap tahun kita ada dapat zakat lebih kurang $60 juta. Ini tak secret, boleh baca dalam dalam audit MUIS. Jadi kalau 60 juta, kalau kita kali 4 itu 2.4 bilion. $2.4 bilion yang disebut liquid asset. Maknanya wang ataupun emas dan sebagainya. Jadi orang kita bukan orang miskin tau. Orang Melayu boleh ada aset, cuma bertaburan. Jadi kalau saya minta 1/3 lah sekurang-kurangnya daripada itu masukkan dalam wakaf, itu dah berapa tu? Dalam ratus juta. Kalau kita masukkan rumah lagi, katakan aset daripada HDB kita kumpulkan, Masya Allah, saya fikir banyak betul. Jadi sebab tu kita perlu ada wasiat. Perlu wasiat. Kita perlu buat wasiat untuk CPF. Nanti kita buat kempen untuk WMF, kita lebih jelas. Tapi kita perlu ada wasiat. Saya diberitahu dalam fatwa yang baru-baru berlaku. Satu mufti beritahu, sebenarnya dalam zaman Nabi, setiap sahabat tu ada wasiat. Dia tak gunakan faraid. Maknanya bila meninggal, automatik bagikan. Dan wasiat tu lebih utama daripada pembagian hutang. Jadi bila seorang meninggal tu, wasiat tu diagihkan dulu, kemudian baru hutang diselesaikan, kemudian baru faraid berlaku. Ini yang saya diberi pendidikan daripada ahli agama. Sebab perlu ahli agama. Kalau kita pakai otak je, kita kata tak apa, kita kasih faraid dia. Jadi untuk keperluan kita akhirat tak ada. Jadi dengan ada wasiat, kita dibolehkan memberikan kepada yang bukan mendapat faraid itu tidak lebih dari 1/3. Kerana kita perlu adil pada yang lain. Jadi dengan lebih dari 1/3, kita sampaikan, beritahu pada anak-anak kita, ini 1/3 ni untuk ibu ayah akhirat kita nanti. Jangan lupa nanti bila dapat wang, masukkan dalam wakaf masyarakat, kita akan dapat sampai akhirat. Jadi itu wasiat itu perlu kita adakan. Moga satu budaya kita hidupkan kembali, dan wakaf kita akan berkembang dengan adanya budaya yang baik. Jadi orang kaya, jadi orang yang bermoral dan orang yang memikirkan tentang akhirat dia sendiri. Kaya secara halal Nak kena streskan sikit kaya secara halal. Sebab sekarang itu orang Singapura. Orang Singapura. Okey. Dan mungkin kalau saya boleh beralih kepada Cik Rahyu, saya ingin menyentuh sikit tentang usaha M-Cube dalam bidang kesihatan. Seperti yang anda tekankan dalam ucapan anda semasa parlimen, gaya hidup sihat membolehkan kita menjadi warga negara yang aktif dalam masyarakat. Jadi program saham kesihatan, anda telah menetapkan sasaran untuk menggandakan jumlah peserta kepada 1,000. Bagaimanakah ini akan dicapai nanti? Saya berikan konteks sedikit tentang usaha ini. Kerana ini sebenarnya adalah satu yang antara pet topik minister kerana beliau risaukan tentang keadaan kesihatan kita. Kita ada statistik dan data, dan sebagai satu masyarakat Melayu Islam di Singapura, cara kita adalah kita lihat okey, apakah yang menjadi permasalahan dalam masyarakat kita? Apakah cara yang boleh kita selesaikan? Sebab tu ditubuhkan bidang kuasa kerja yang ke-5 untuk memberikan usaha yang lebih tersasarlah kepada aspek ini. Dan kita mahu lihat bagaimana kita boleh lakukan dengan secara berstruktur, dengan secara strategik. Kita lihat apakah isu-isu yang menjadi masalah yang paling besar lah, isu yang paling besar dan boleh kita ubah, dan apakah sokongan yang boleh kita berikan kepada masyarakat. Jadi ada 5 pillars kita lihat tentang gaya hidup yang lebih sihat, bagaimana untuk menambah jumlah orang yang pergi screening, bagaimana untuk merendahkan jumlah mereka yang merokok, dan juga kita lihat bagaimana untuk menjaga kesihatan mental mereka juga. Jadi ini antara tunggak-tunggak bidang kuasa kerja kita. Kita lihat bagaimana kita boleh menyokong masyarakat untuk mencapai hasil yang kita mahu. Antaranya adalah dengan mengadakan saham kesihatan ni. Sebenarnya saham kesihatan ni adalah program back end. Jadi kalau anda nak buat program apa-apa pun tak kisahlah, boleh beri nama apa-apa, tapi saham kesihatan tu adalah satu package. Kerana kita tahu apakah elemen-elemen yang dapat membantu, membina dan menguatkan lagi usaha kita dalam mengadakan gaya hidup yang sihat. Kita kena ada kumpulan. Bagus kalau ada satu kumpulan. Jadi itu antara playbook lah yang ada dalam saham kesihatan. Kita perlu tahu peringkat kesihatan kita lah. Tak boleh, okey kita sehari-hari saya senaman, tapi lepas tu saya makan nasi lemak. Jadi kita tak periksa kan, kita tak ada check. So antara elemen saham kesihatan adalah what is your baseline. Go for your checks, go for your baseline. And then have a consistent 12-week approach. Maknanya itu antara saran. Ada aktiviti yang diulang-diulang, disiplin. Dan kemudian periksa lagi.
then to see that difference. So there is a bit of a structure in saham kesihatan tu untuk membantu masyarakat mengadakan aktiviti berkenaan dengan kehidupan yang lebih sihat. Jadi kalau nak buat aktiviti berbasikal misalnya, okey boleh buat basikal tiap-tiap minggu, tapi checklah kena ada elemen-elemen lain kerana kesihatan tu menyeluruh kan. Kita perlu kesihatan dan sedar tentang kadang-kadang orang yang berbasikal ni belum tentu sihat. Jadi kita perlu tahu. Terima kasih. Saya ingatkan aja. Pasal dia memang berbasikal tiap minggu. Jadi saya tahu. Jadi itu yang kita nak galakkan. Ramai antara makcik-makcik kita bersenaman, berjalan tiap-tiap minggu. Tapi adakah mereka pergi periksa? Adakah mereka pergi screening? Itu yang kita nak kena galakkan. Jadi kita gunakan saham kesihatan itu sebagai menolonglah mereka. Sejauh ini tahun lepas kita ada 500 peserta dalam program-program saham kesihatan. Jadi target saya tahun ini adalah menambahkanlah berganda kepada 1,000 dan strategi ini adalah untuk membuat bandar-bandar dan organisasi Melayu Islam kita juga turut serta. Mendaki MUIS pun dah turun padang, sama-sama pun pergi dah exercise, dah pun gunakan program saham kesihatan itu. Jadi saya harapkan dengan kita bagikan kerja ni, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, kita bagi-bagikan. Diharapkan melalui usaha begini dan melalui usaha dengan JKJU ataupun rangkaian jaga kesihatan jaga umah, kita dapat menular dengan lebih luas lagi usaha ini dan jadi satu budaya dalam masyarakat kita untuk pergi screening, untuk bersenam, jaga makanan kita dan sebagainya. Jadi ini yang kita harapkanlah. Jadi sayanglah kalau kita kaya tapi makan banyak. Apa lagi sakit tak boleh enjoy kan. Jadi nak kaya, nak makan aiskrim, nak makan coklat, nak pergi holiday, kalau badan tak sihat kurang nikmat dia. Macam pergi haji juga. Pergi haji ni sangat fizikal. Sangat fizikal. Jalan je jauh, nak pergi lontar batu pun kena ada effort dan sebagainya kan. Jadi dalam Islam ni saya fikir sebagai orang Islam kita dah tahu bahawa kesihatan ni penting. Sebab tu kita disuruh puasa kan. Ibadah kita pun nak tarawih pun kena kuat, kena sihat. Tak syok lah kalau kita sembahyang duduk je kan. Nak sujud, nak bangun. Kalau bangun kaki sakit pun tak sedap kan. Jadi kita nak nikmat beribadah pun mesti sihat. Jadi saya harap dengan ada kerjasama dengan asatiza, pakar kesihatan, masyarakat, ada jadi budaya lah insyaAllah. Just nice sebab Puan Rayu ada berbual tentang kesihatan. Jadi seperti mana yang Cik Masagos telah katakan tadi, kita perlu melihat pada jangka masa panjang dan juga pentingnya rangkaian antara satu sama lain. Puan Rayu juga ada ceritakan tentang tunggak-tunggak yang pemerintah telah mengambil dalam mengadakan kehidupan yang lebih sihat lah. Jadi dalam pada itu saya nak tanya, sekiranya pemerintah ada peruntukan untuk kumpulan-kumpulan masyarakat untuk inisiatif asas lah ataupun ground up initiative untuk menjalankan usaha-usaha pencegahan masalah kesihatan kronik dalam masyarakat kita. Memang sebenarnya sekarang sudah sedia ada. Kita ada dana yang tertentu yang dikelola oleh HPB di mana kalau ada idea, semua kita boleh berbincang dan kita boleh lihat bagaimana ia boleh diimplementasikan dalam masyarakat. Apa yang saya galakkan adalah sekarang kita cuba lakukan melalui strategik, melalui bandar-bandar kerana mereka tahu demografik itu dan kumpulan sasar yang bersesuaian. Sebab kalau kita nak adakan aktiviti, bukan sekadar untuk kesihatan, apa-apa program pun memang baguslah kita ajak awak semua turun padang, tapi kita perlu tahu what is our mission. Bukan sekadar buat aja pasal kita rasa tu bagus. Kita perlu berlandaskan evidence, data dan statistik mana yang lebih baik dilakukan, what can bring the most benefit. Jadi kalau kita lakukan melalui bandar, mereka tahu demografi mereka dan kita bekerjasama dengan HPB, kita tahu apakah usaha-usaha yang paling sesuai dan paling baik digalakkan. Misalnya kan, kalau saya kata screening bukan sekadar kita adakan program screening untuk masyarakat aja tahu. Actually we found that tak begitu berkesan kerana screening tu perlu dikaitkan dengan follow up. Sebab kalau dia tahu tapi dia tak pergi buat sesuatu untuk hal itu, tak berguna kan. Jadi banyak yang kita lakukan dalam masyarakat is based on evidence. Jadi itu yang kita galakkan melalui, kalau ada idea boleh bekerjasama dengan kita cuba lihat bagaimanakah sokongan dana tu. Dan melalui bandar-bandar ada program-program yang mereka sudah sedia ada, bagaimana kita boleh tambah. Jadi we make the most efficient use of our community resources and make the most meaningful effort. Jadi usaha tu kita dapat lihat delta, dapat lihat moving the needle. Tu yang selalu minister selalu sebut tentang apabila kita lakukan dengan M-3 ni. Sebab bukan tak ada, program tu banyak. What can move the needle to really see a change dalam masyarakat kita. Kalau di Pasir Ris Punggol pun bagaimana? Apakah mungkin program, you tinggal mana? Bukan Pasir Ris Punggol Bukan. Tak. Dia tinggal Pasir Ris Punggol? Ada tinggal Pasir Ris Punggol? Jenis mungkin program ataupun keperluan penduduk dari segi
kesihatan. Dalam segi kesihatan di M Kuasa 3 Pasir Ris Punggol, kita telah menganjurkan program Jom Sihat, iaitu spin-off daripada saham kesihatan. Di Jom Sihat ini dibagikan kepada 8 weekend, di mana kita membawa keluarga-keluarga kita mengambil different exercises every 8 weeks. Dan program Jom Sihat ini baru berakhir sebelum bulan puasa dengan aktiviti terakhir, iaitu aktiviti bowling. Jadi di Jom Sihat di Pasir Ris Punggol, M Kuasa 3 Pasir Ris Punggol, kita telah pergi berkelah, kita telah berpilates, kita bowling, dan bagaimana kita mengadakan program ini ialah melalui competition between families. Jadi families atau 4 kawan boleh form one team, dan mereka ikut kita every week untuk mengambil bahagian dalam sukan-sukan. Yang saya most touch, paling interesting ialah umur peserta-pesertanya. Ada satu keluarga itu memang saya minat kalau tengok bagaimana dia orang menghadiri atau mengambil bahagian dalam sukan-sukan itu. Mereka 4 beradik berusia dalam 30 ke 42, dan mereka mengambil kesempatan Jom Sihat untuk membawa ibu mereka yang umurnya 72 mengambil bahagian dalam sukan-sukan yang ada. Dalam 1 minggu tu ada sukan telematch yang diadakan di Pasir Ris Sports Hall, di mana bukan saja kita membuat planking, tetapi kita juga memain sukan-sukan daripada zaman dulu, iaitu capte, ting-ting, zero point juga. Nenek dia buat zero point. Dan nenek tu membuat bila planking dia memodifiednya planking lah. Baring aja. Kalau untuk saya dengan chairman M Kuasa 3 saya, Encik Azwan, kita terpaksa buat planking macam biasa, tetapi untuk yang berusia, dia orang do other exercises. Tetapi kalau kita tengok bagaimana kita boleh mengambil bahagian dalam aktiviti ini, yang dikatakan tadi, kita perlu satu kumpulan. Jadi motivasinya ada. Apalagi kalau motivasinya daripada keluarga. Lebih kuat lagi. Bila saya melihat keluarga yang mengambil bahagian minggu-minggu tu, saya rasa terharu kerana saya teringat sendiri yang bahawa kita ni pun tak set that time untuk keluarga kita, untuk ibu bapa kita. Dan bila kita tengok keluarga ni sokong ibu mereka, wah, seronok. Dan telematch tu, diorang the winners of the telematch. Wah, betul kompetitif sekali. Tapi Alhamdulillah. Cik Syaril mengingatkan saya, sebab tadi saya terlupa sebut antara tunggak usaha-usaha kita, salah satu adalah untuk mereka yang berusia. Bagaimana kita boleh menyokong mereka. Dan ini sebenarnya banyak usaha-usaha M Kuasa kita selari dengan usaha yang dilakukan di peringkat nasional. Jadi Healthy SG misalnya sudah pun menetapkan bagaimana kita boleh enroll, bagaimana kita boleh mengadakan gaya hidup yang lebih sihat. Jadi apa yang kita lakukan ini semua selaras dengan usaha-usaha di peringkat pemerintah, dan saya alu-alukanlah usaha sebegini kerana saya rasa amat baik, kerana kita mahu lihat kita ke doktor, kita kalau boleh jangan kerana kita sakit, tapi kita ke doktor untuk tahu bagaimana untuk jadi lebih sihat. Mencegah. Jadi saya galakkan yang sudah sampai message untuk enroll, cuba letakkan nama, pastikan mereka buat, dan kalau tak ibu bapa anda juga pastikan ibu bapa anda dah enroll. Jadi kita boleh membantu dalam usaha satu negara lah ini. Sebab sekarang you're not alone in this journey. We're doing it as a community and the whole nation is also with us in this effort. Kalau saya boleh bertambah lagi advertisement satu, pada 30 hari bulan Mac, M Kuasa 3 Pasir Ris Punggol akan mengadakan the third installment of kita punya Ramadan Ride. Berbasikal. Kita akan berbasikal daripada Masjid Al-Istighfar selepas Tarawih ke Punggol dan akan kembali ke berapa kilometer tu? Dalam 30 km, 27 km. Mencabar. Dah buka okey ya? Dah buka. Jadi kita akan tarawih sama-sama. Selepas tarawih kita akan berbasikal. Okay. Tahun lepas kita ada 200 peserta, dan tahun ini kita harapkan akan ada lagi lebih ramai peserta. Saya suruh bandar-bandar lain buat jugalah. Okey, mungkin kita boleh get one last question kalau ada siapa yang ingin. Silakan Dr. Hisham. Saya tanya dari segi macam inisiatif macam gini, bagaimana kita boleh mendapatkan dari segi sukarelawan kita
untuk mungkin mendepankan diri supaya mereka mungkin boleh berkongsi pengalaman, berkongsi dari segi kesihatan mereka dan dari segi keluarga mereka ataupun dari segi kejiranan mereka untuk mendapatkan ahli-ahli mereka untuk bersama untuk turun ke padang untuk mungkin berkongsi pengalaman dari segi pengurusan, kesihatan dan juga untuk menggalakkan rakan-rakan untuk mendapatkan bantuan dari segi kesihatan mereka. Pasal saya rasa penting dan antaranya masalah kita mungkin menghadapi pada masa sekarang adalah mungkin kesedaran kita tak cukup dari segi bagaimana saya nak mungkin nak bersukarela, bagaimana saya nak mendapatkan bantuan ataupun program-program yang saya tu ada di situ. Mungkin ada cara-cara dari segi mungkin grassroots dan sebagainya, tetapi ada orang sebagai kita tahu tadi kan, mungkin introvert, tak nak menampilkan hadapan. Diorang macam segan. Tapi kalau dengan keluarga-keluarga, mungkin dari sekolah-sekolah ataupun dari kejiranan, mungkin kita boleh ada outreach yang membesar. Tetapi adakah kita boleh menguatkan cara kita untuk membuat perkara-perkara macam ini untuk membesarkan apa kita nak melakukan untuk masyarakat kita? Terima kasih. Tepat sekali, itu adalah strategi yang amat baik. Memang sekarang pun dalam HPB kita ada health ambassadors yang telah dilatih lah untuk juga membantu mereka dalam outreach. Tapi dalam masa yang sama, dalam program saham kesihatan dan melalui bandar-bandar ini juga kita akan identify mereka yang lebih aktif dan boleh jadi role model lah orang katakan. Kita juga gunakan platform JKJU untuk mempamerkan antara usaha-usaha yang baik yang telah dilakukan dalam bandar-bandar. Jadi memang ini adalah antara usaha yang kita ingin jalankan sebab kita tahu yang kita semua ni sebenarnya influencer. Influence keluarga kita, influence kawan-kawan kita. Jadi kalau kita dapat antara satu tu dalam ramai-ramai tu dan diharapkan mereka lebih berani, diberikan mungkin sedikit training dan guidance untuk menjadi ambassador, diharapkan mereka juga dapat meluaskan message itu dan ia menjadi berjangkit lah. Ni penyakit yang baik untuk dijangkiti. Semoga lebih sihat, budaya untuk masak-masak. Jadi kalau misalnya makcik-makcik, kalau satu tu dah gunakan mungkin kurang santan, lauk dia tetap sedap tapi dia boleh sampaikan message kepada orang ramai. Itu yang saya rasa lebih baik. Jadi sebab tu kita ingin bina network-network rangkaian-rangkaian melalui saham kesihatan dan juga melalui aktiviti-aktiviti yang sedia ada untuk gunakan ini sebagai saluran mesej kita. Dan kalau dia kenal orang tu, dia akan lebih selesa. Oh, kalau dia boleh buat, dia boleh jadi guru, dia boleh jadi sihat, saya pun nak. Itu yang saya nak bina. Kita mau bina role model dalam kalangan masyarakat kita sendiri. Okey, kita diberikan satu time untuk satu lagi soalan. Mungkin ada yang nak ingin tanya. Okey, silakan. So, my name is Nurul. So, currently I'm a year 3 student yang graduating this year in diploma. And talking about like living in a rental flat, right? Me myself, I've been living in the rental flat since young and up to this year lah. And I think more years to come lah. I live with my mom and my brothers, and my mom is not currently is not working, so and I am finding a job now, and I already found one, and then the gaji is about 2.1 before CPF with a diploma. Yeah, I grew up benefiting from all the help that the community has given, like Mendaki. And also when you say about like turun ke padang, right? Me myself, I also volunteer in my community as a befriender. To get to where I am now is not easy because me myself, I'm from a normal tech student and normal tech student to ITE, and ITE itself, I'm from NITEC, not even higher NITEC, and I make it through to diploma. And so like in ITE, alhamdulillah I did well. I'm an A student in ITE, so I managed to skip high NITEC and go to poly, my choice, of course. And then, so when I enter poly, there's no more A's, but I tried my best. I didn't fail any module, I didn't remote, so eventually I'm going to graduate this year, right? So apa yang I nak belajar is something very niche, and I feel that there's no outlet for me. Yeah. So what I want to study is about animal behavior. Like I'm very interested in animals and nature, environment. Yeah. So I got an offer for a university in Murdoch, but I have to turn it down because I couldn't afford it. And another reason is because of my grade. Like
I'm qualified to go there, but because I'm not an A student, so I can't get a scholarship. So I'm asking on behalf of myself and people yang facing the same thing, like, okay, what if I'm not an A student? What if I'm just a C, a D? Like, I still qualified, but I feel like I can't go anywhere. Yeah, and I'm forced to work. And then, like you said just now, we have to get like the right skills, the right education, right, to upgrade ourselves from a rental flat. So that's what I'm trying to do here for my family. But I feel like if I were to work now with 2.1 before CPF, and I don't know how long I'm gonna sustain and how long till I get my own house. Yes, so that's my question. And also, I also benefit from like other than Mendaki, my dad used to be a ex-offender of drugs. So I also macam grow up with a lot of bantuan. So the bantuan come especially when I have a lot of A's. So when now I don't have A's, I feel like the bantuan is a bit less, or like I cannot see anyone. So I'm just wondering, where is everyone when I don't have my A's? Yes. Congratulations to you also for all the hard work. Let's give her a applause. So I identify with you. Kerana saya pun tinggal di rumah, hidup di rumah sewa, tak dapat A. In fact, I almost fail my GP. Pasal tak tahu apa GP tu kan. Orang buat GP, ada buku, ada economics, ada baca-baca. Saya tak ada buat, tak ada bahan. Jadi buat macam comprehension. Jadi almost fail. You know? Tapi Alhamdulillah, bila masuk universiti tu baru klik. Bila masuk klik, dah faham. Rupanya inilah sekolah. Jadi bila tak ada network, tak faham tentang how to get around semua. Sebab itulah kita ada kekurangan. Alhamdulillah sekarang di Singapura kita tahu ini ada satu kosongan kita perlu isikan. Mungkin adik tadi belum masuk pada waktu ni, mungkin kita baru nak lakukan ini. Tapi saya fikir akan datang ini tak akan berlaku. Kedua, saya pun sama seperti adik tadi, bila keluar kerja perlu bantu ibu. Orang tua bapa saya dah meninggal waktu saya di universiti. Jadi nak tingkatkan lagi, nak ambil PhD lah, nak ambil MSc lah, semua tak ada duit. Kena pergi kerja juga. Tapi jangan kita pandang bahawa itu ada satu perjalanan yang merugikan. Sebenarnya perjalanan hidup ni sangat menarik. Kadang-kadang yang sesuatu kita hendak tu bukan apa yang baik untuk kita. Nah, apa yang kita tandak tu semestinya tak baik untuk kita. Jadi perjalanan tu ada sesuatu, kalau kita tahu bersyukur, kita tahu bagaimana melihatnya dengan cara mata lensa yang baik, setiap perjalanan tu akan mendatangkan sesuatu yang baik. Jadi saya Alhamdulillah, kerana waktu termasuk kerja, satu yang saya dapat di pekerjaan saya itu adalah mentor-mentor yang sangat baik. Bos-bos yang sangat memerhatikan diri saya sendiri. Sampai buat salah pun, kesalahan yang besar pun dia sayang saya. Dia dapat berikan saya dorongan sampai jadi di Singtel saya jadi VP Melayu pertama. Kerana apa? Bukan pasal qualification. Tapi kerana apa? Ada yang menjaga kita. Dan kalau mungkin saya kerja tempat lain, dapat degree yang lebih besar, lain keadaannya. Jadi satu daripada kita punya attitude, kita perlu juga positif. Jangan pandang susah. Pandang apa yang lebih susah, apa yang lebih merugikan. Padahal kita sekarang dalam keadaan yang mungkin tidak sebaik orang lain, tetapi sebenarnya lebih baik daripada apa yang kita ada. InsyaAllah kita mesti ada positive attitude. Itu saya fikir satu yang sekarang dah 61 tahun. Kalau kita lihat, saya lihat dulu zaman-zaman saya, apa yang saya tak dapat dulu sebenarnya tak perlu. Apa yang saya dah dapat tu, itulah yang membina saya dalam perjalanan saya sendiri. Saya harap bagi mereka yang menjalani hidup seperti kita ni dulu, di rumah sewa, nak dapat yang orang dapat, orang pergi McDonald, kita pergi McDonald, dan sebagainya. Tapi tidak akan merugikan kita. Kerana itu ada pengalaman yang memberikan kita kekayaan yang tersendiri. Dan sekarang ini Alhamdulillah, kalau adik-adik tu masih ada sekolah, di sekolah lagi? Semua dah graduate? Oh, adik-beradik. My other siblings, dorang don't have a strong education background. Tapi sekolah lah.
Tak, Tak as sekolah. in, so Ni adik-adik ke yang lebih tua? lagi tua. Oh, lagi tua. Yeah, so like indirectly I'm like The wife, the The wife. successful one. not successful one, but Yes, the successful one. Breadwinner lah. I Boleh jadi. wouldn't say breadwinner, but macam They're depending on a you. hope for my mother. InsyaAllah Or for the boleh. family. Gitu, tak. Yeah. Okay. Jadi gini, bagi yang lain yang dah tak sekolah lagi, boleh dapat kemahiran-kemahiran. Jangan kita merasa inilah nasib kita. Di Singapura ni macam-macam peluang yang ada. Teman-teman kita yang di Kesatuan Kerja ni tahu. Ada peluang-peluang yang boleh beri kita latihan. Umpamanya yang katakan 40 tahun tadi, umur 40 tahun, sekarang pemerintah kasih dia $4,000 buat bayar untuk diploma dia. Bayar diploma. Kemudian bukan tu aja, katakan dia kerja dia katakanlah $3,000, $4,000, dah ada anak, dah ada isteri, dia nak pergi diploma full time. Pemerintah akan bayar dia 50% sampai $3,000 per sebulan selama 2 tahun. Jadi setiap bulan dia dapat sampai $3,000. Setiap bulan dapat $3,000, kalau gaji $6,000 lah. Kalau gaji dia $3,000 dapat $1,500. Maknanya dia berhenti kerja, dia ada gaji, dia perlu tampung diri dia. Pemerintah kasih dia gaji, kasih dia allowance. Kalau dia tak pernah dapat diploma zaman dia dulu, dia masuk diploma sekarang, dapat TTFS lagi. Maksudnya dia dapat yuran subsidi daripada Mendaki. Jadi maknanya mesti tahulah di mana dapat peluang, jangan hidup cukuplah ini. Jadi Singapura tak macam itu, saya tahu. Macam tadi dia katakan, macam mana nak improve. Inilah semangat orang Melayu, Singapura. Jadi saya fikir itu penting. Dan ada bantuan, cuma nak kena cari. Dan tadi katakan ke universiti dan sebagainya, banyak yang boleh nak ke universiti dan orang Singapura Melayu ni, dia sebenarnya kalau pergi universiti overseas semua, dia boleh masuk. Pasal dia punya education level, our education is one of the best in the world. Sebab tu dia boleh masuk. Tapi kita juga harus tahu bahawa di universiti lain ni, usaha dia cuma nak dapatkan duit yuran kita. Dia garanti kerja balik sini. Sebab itu di sini, usaha kita adalah bagaimana peningkatan pendidikan itu ada pekerjaan. Jangan pendidikan itu dapat degree saja. Sebab tu ada yang mampu, dia pergi ke luar negeri, dia dah belanja beratus ribu, balik tak ada kerja. Jadi jangan pilih PhD, MSc, degree sebagainya, cari tempat yang memberi kita pendidikan ataupun pekerjaan, pendidikan memberikan pekerjaan. Umpamanya yang masuk preschool, diploma di poli, ramai yang saya tahu di cawangan saya lah. Ramai yang masuk, dia masuk diploma, 5-6 tahun kemudian dah ada degree. Pasal apa? Sementara dia kerja, kita nak kemahiran dia meningkat. Dan kita bayar dia pergi ke universiti dan dia dapat masuk universiti, dapat preschool degree. Dan ada kerja. Kemudian ada pula yang masuk diploma, dia boleh-boleh nak dapat private education sebagainya. Keluarlah duit, dia hutang, dia jumpa saya, kenapa anak saya tak dapat kerja? Saya tanya, pendidikan dia apa? Rocky Mountain University umpamanya. Ada degree, tapi tak ada kemahiran yang diperlukan. Jadi cari kemahiran perlukan, satu. Kedua, cari kemahiran yang mendatangkan minat daripada perusahaan itu untuk sponsor you. Itu yang saya dapat. Saya tak dapat second degree kerana tak ada duit kan. Tapi bila duduk di Singtel tu kan, ada yang sayang saya mungkin. Dia bayar duit, dia bayar ke saya pergi ke Amerika, dapat MBA, gaji bayar, yuran dibayar, anak bini semua dapat sekolah semua dikasih. Jadi pasal itu rezeki kan. Jadi kerana apa? Sabar dululah. Sabar dulu, kita dapatkan kemahiran, dapat pekerjaan yang baik hingga kita dapat peningkatan yang ditanggung. Jadi orang miskin jalan je lain, orang kaya jalan je lain. Tapi akhirnya insya-Allah akan sampai. Dan sebab itu wakaf masyarakat Singapura tu yang menjadi satu wadah untuk satu cara kita insya-Allah. Cara kita untuk mendukung. Okey, baik. Saya rasa itu saja soalan yang kita boleh dapatkan untuk hari ini. Mungkin boleh saya dapatkan Cik Mas Agus untuk merumuskanlah belanjawan Forward SG ni. Ya. Apakah maknanya bagi masyarakat Melayu Islam kita? Belanjawan Forward SG ni kalau kita lihat itu mengambil kira bahawa kita adalah masyarakat ataupun negara yang kecil yang hanya boleh menggunakan ekonomi yang kukuh supaya negara terus maju, supaya mendapat rezeki untuk rakyat mereka. Jadi cuma ada ekonomi saja.
Dan ekonomi itu pun akan terus terganggu. Bukan maknanya dia stabil seterusnya kerana pergolakan yang berlaku antara Amerika dengan China, umpamanya yang berlaku di Timur Tengah. Ini semua mengganggu ekonomi kita. Tapi yang kita tahu dasarnya adalah kemahiran, kualiti pekerja kita itu akan terus menarik investment ke Singapura dan akan mendatangkan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik, menarik, yang memberikan kita pekerjaan yang bermakna. Jadi ini long term planning for the Forward SG. Tapi di bawahnya juga kita perlu perikatan antara komuniti, kekuatan sosial yang kukuh. Ini juga cukup penting. Dan termasuk juga kesihatan dan sebagainya. Bagi masyarakat Melayu, kita sebenarnya sebelum Forward SG sudah ada Forward SG kita sendiri, iaitu visi masyarakat gemilang. Di mana kita berdiri atas 3 tiang yang penting. Membina 3 tiang ini sekaligus, iaitu kepribadian yang baik. Ini adalah usaha asatiza kita melalui bimbingan kepimpinan dari MUIS. Jadi asatiza yang kualiti, asatiza yang kemahiran, yang mendalam, yang tahu bagaimana membimbing kita dalam konteks moden, terbuka, negara yang sekular, itu adalah satu ciri pengkhususan asatiza kita yang tak akan ada di mana-mana dunia. Kita perlu membina kepakiran mereka, kepribadian kita. Kedua adalah kemahiran kita. Ini adalah melalui pendidikan, mendapat kemahiran, pelatihan, mengetahui teknologi, kemajuan, memikir dan sebagainya. Ini didorong oleh Mendaki. Dan akhir sekali, kewarganegaraan, citizenry, di mana kita menjadi rakyat yang bukan yang menerima tapi yang menyumbang. Masyarakat yang kukuh, yang kuat, bukan hanya peribadi tapi sebagai komuniti Melayu yang dihormati, disegani kerana kita kuat. Tapi bukan kuat, kita kuat pukul orang lah. Kita kuat boleh membantu, boleh menyumbang seperti masyarakat lain dan peribadi lain. Ini adalah sesuatu yang fikir kita sudah boleh kata dah sampai. Tapi nak terus menguatkan selamanya, mengekalkan selamanya. Jadi menjadi masyarakat yang disegani adalah sesuatu yang kita harus fikirkan kerana sebagai masyarakat minoriti, kita hanya boleh wujud dengan kemahiran, dengan kepribadian dan kewarganegaraan yang dipercayai. Sebab itulah usaha-usaha ini semua selari dengan apa yang kita mahu wujudkan dalam Forward SG. Ada apa last words ke? Sebenarnya saya terkesan dengan apa, dah banyak kali sebenarnya diulang-ulangkan, tapi mungkin setiap kali diulangkan saya makin lagi merasa conviction terhadap usaha yang kita lakukan. Tapi kita tak boleh lakukan sendirian. Kita perlukan masyarakat juga berganding bahu dan juga faham tentang matlamat yang kita harap dapat dicapai. Kita berharap sangatlah kepada sokongan dan juga usaha sama dan doa masyarakat untuk terus meningkatkan kemampuan masyarakat kita sama berdaya saing dengan masyarakat lain dan dapat menyumbang kepada negara. Baik, terima kasih. Untuk saya, cukuplah apa yang dikatakan oleh Menteri Masagos dan Puan Rahayu, yang saya terasa betul move ialah kewarganegaraan. Bagaimana kita boleh terus menyumbang kepada komuniti kita. Bagaimana kita telah melihat komuniti kita terus maju dan bagaimana kita memperkuatkan diri kita dan juga komuniti kita. Dan saya berharaplah lebih ramai lagi daripada kita terus menyumbang, tidak kira berapa kecil usahanya. Dan saya sangat terharu kerana kita di perjalanan komuniti masyarakat yang gemilang. Ini sebuah perjalanan yang will be continuous and we can only get there kalau kita berganding bahu antara satu sama lain dan terus menyumbang kepada masyarakat kita. Terima kasih kepada para anggota panelis kita hari ini dan juga semua soalan dan pandangan bernas yang telah diberikan oleh para peserta. Mudah-mudahan semua usaha yang dilakukan dapat membuahkan kejayaan dan melahirkan masyarakat gemilang. Sekian saja. Terima kasih.